Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita masuk kepada bab yang ke-7 iaitu bab udara. Okey, pertama sekali sebelum kita pergi pada bab 7, cikgu nak tanya lah, cikgu kan memang suka tanya kan. Antara banyak-banyak udara, udara apa yang memang kamu tak boleh tak ada dia? Apa cikgu cakap ni? Kayaknya kalau kamu tak ada udara ni, kamu tak dapat bernafas dengan baik. Dan mungkin boleh mengakibatkan kematian ataupun sesak nafas. Okay, dah dapat jawapan semua? Yes, itu ialah oksigen. Betul. Okay, so pada kali ini kita akan bincangkan juga tentang oksigen dan juga udara-udara yang lain yang ada pada sekitar kita. Untuk kali ini punya video, cikgu akan sentuh mengenai subtopik 7.1 iaitu komposisi udara. Macam mana nak tekan ni? Okay, sekejap. Astagfirullahaladzim. Okay, komposisi udara. Dalam udara kita ada pelbagai gas ataupun kita panggil gas. Ada gas nitrogen, oksigen, gas nadi dan bahan lain serta karbon dioksida. Dan gas-gas yang dinyatakan ni, dia ada peratusan yang tersendiri dalam udara kita. Contoh yang paling banyak sekali peratusannya ialah nitrogen sebanyak 78%. Banyak kan? Yang kedua paling banyak ialah jatuh kepada oksigen sebanyak 21% daripada udara kita. Yang ketiga ialah gas nadir dan bahan-bahan yang lain merangkumi 0.97% sahaja. Dan yang terakhir ialah karbon dioksida yang paling sedikit iaitu 0.03% dalam komposisi udara. Okey, yang ni kena ingat tak cikgu? Yes, kena. Yang ni kena ingat berapa peratus, kena ingat apa jenis gas yang dinyatakan. Kita ada eksperimen untuk tahu berapa peratusan oksigen dalam udara. Jadi dalam eksperimen ni, dia menggunakan kelalang gas ataupun kita boleh guna balang gas. Kita guna lilin yang menyala, air dan bekas untuk letakkan air serta gabus. Lepas tu kalau boleh kena ada penanda sekali. Okey, kalau kamu tengok pada awal eksperimen, lilin ni menyala kan? Bila dekat akhir eksperimen, lilin ni padam. Okay, jadi bila kita nak tengok perubahan semua benda ni, kita nak relatekan atau nak kaitkan ada berapa persen oksigen, ada berapa peratus oksigen dalam udara kita. Okay, hasil daripada eksperimen ni sebenarnya cikgu nak beritahu yang sebenarnya api lilin ni terpadam sebab oksigen ni dah habis digunakan untuk proses pembakaran. Maksudnya lilin ni kan bakar kan. So bila dia dah terpadam, maksudnya oksigen tu dah habis digunakan. Okay, kalau perubahan yang kedua kita tengok aras air tu naik, betul tak? Daripada sini macam ni dia naik. Dia naik sebenarnya sebanyak 1/5 daripada bahagian kelalang gas ni. 1/5 daripada balang gas ni. Kenapa? 1/5 tu merangkumi 20% oksigen yang ada. Okay, kalau nak disamakan macam 20%, okay, 21% udara, 20% oksigen yang ada dekat dekat di sini menggambarkan ada 21% oksigen pada udara kita. Okey, peratusan udara, cikgu ulang balik. Peratusan udara yang digunakan untuk pembakaran lilin ni sebenarnya sama dengan peratusan oksigen yang terkandung dalam udara kita. Okey, contoh cikgu kata tadi 1/5 daripada balang gas kan. 1/5 darab dengan 100 jadi berapa? 20% kan? 20% tu agak sama lebih kurang dengan 21% kandungan oksigen yang ada pada udara kita. Okey, itu ialah perbincangan bagi eksperimen yang dinyatakan ni. Okey, boleh? Okey, itu saja. Okay, apakah kepentingan gas dalam kehidupan seharian? Okay, kepentingan gas ada gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, gas nadi dalam kehidupan kita. So, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kandungan oksigen. Kepentingan dia untuk haiwan dan juga tumbuhan dan untuk kita sendiri untuk bernafas. Yang kedua, membantu dalam proses pembakaran. Yang ketiga, ada sumbangan dalam bidang pertanian. Okay, seperti yang kamu boleh baca. Dan juga kalau untuk pengaratan besi, kita juga memerlukan oksigen untuk memastikan pengaratan boleh berlaku. Dan last sekali ialah perkembangan industri kosmetik. Contoh rawatan oksigen pada wajah untuk menghilangkan kedutan dan jeragat. Dia ada banyak lagi tahu sebenarnya. Ini adalah sebahagian pada contoh. Yang kedua, kepentingan karbon dioksida. Ada kepentingan ke? Of course lah ada. Kepentingan karbon dioksida yang pertama sekali ialah proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida. Yang ini berlaku dekat tumbuhan yang
tumbuhan yang kita dah belajar kan dalam bab 1 ke bab 2 hari tu. Bab 1 tak silap cikgu, bab 2 pun. Okey, bab 2. Yang kedua ialah untuk alat pemadam api. Jadi alat pemadam api ada juga menggunakan karbon dioksida. Yang ketiga untuk pembuatan minuman berkarbonat, air-air yang berkarbonat. Dan last sekali ialah kitar karbon. Yang ni kita akan tengok secara lebih detail lagi lah melalui kitar karbon. Okey, seterusnya kepentingan nitrogen. Nitrogen ni dia pentingnya untuk menghasilkan asid nitrik dan amonia. Dan dia penting juga untuk jadi sebagai ejen penyejuk. Yang mana ejen penyejuk ni digunakan untuk membuang kulit yang tidak diperlukan macam ketuat ataupun cancer cell yang pre-cancerous cell. Maksudnya sel tu yang berpotensi untuk jadi kanser. Jadi dia boleh buang kulit yang tidak diperlukan. Yang terakhir ialah kepentingan nitrogen ada dalam kitar nitrogen sendiri. Okay, gas nadir pula. Gas nadir ni ada banyak gas. Ada beberapa jenis gas. Contoh, yang pertama ialah gas helium. Gas helium digunakan untuk mengisi balon udara dan balon kaji cuaca. Ni contoh dia. Yang kedua, gas neon digunakan di dalam lampu iklan. Contoh kalau kamu tengok iklan yang daripada jauh lagi kamu dapat tengok lampu dia kan. So berkemungkinan dia menggunakan gas neon. Dan last sekali ialah gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Untuk kitaran karbon dan kitaran oksigen, kamu akan tengok pada video cikgu yang lain. Ada cikgu khaskan untuk buat explanation, penerangan tentang kitar oksigen dan kitar karbon. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.